Tak boleh. Orang lain tengok ni. Alamak. Oh, terus unlisted juga. Kita nak stopkan tu ya. Boleh. Okey, pergi kat sini. Oh, stop. Stop. Dah. Alright. Cakap. Okay, Kak Zah boleh cakap, boleh mula. Dia ramai tadi. Dah, Siti satu lagi. Nak tengok semua lah, dia orang. Dah siap. Siap akak buat semua. Okay, Kak Zah, boleh on. Okey, dah begini. Ya. Okey, on eh. Assalamualaikum semua. Okey, apa khabar semua malam ni? Jom masuk cepat. Kita dah nak start kelas hari ni. Siapa lagi yang belum masuk, panggil kawan-kawan, ramai kita join untuk kelas malam ni. Kita sama-sama hangatkan suasana malam ni. Jom semua dah ready? Are you ready? Okey, kalau semua dah masuk, dah ready. Okey. Saya mulakan sekarang saya mulakan kelas kita malam ni. Semua dah ready ke? Okey, confirm dah ready semua? Okey, saya start sekarang Assalamualaikum. Assalamualaikum pagi. Selamat sejahtera dan tahniah pada yang hadir pada majlis ilmu malam ni. Semoga apa yang dikongsikan oleh speaker kita nanti akan memberi manfaat pada kita semua. Nama saya Salmah Jamil dari Pasir Gudang. Saya MC anda pada malam ni. Sebelum majlis bermula, saya minta anda semua sediakan pen dan kertas dan untuk mencatat sesuatu yang baru yang akan kita dapat untuk pada kelas malam ni. Dan untuk sebelum saya meneruskan lagi acara malam ni, izinkan saya memperkenalkan speaker kita pada malam ini. Manager Azhar. Beliau berasal dari Bukit Wahad, Kota Tinggi, Johor. Beliau juga pernah bertugas sebagai purchasing manager selama 24 tahun di salah sebuah hospital pakat Johor Bahru yang akhirnya berhenti disebabkan gaji yang tak setimpal. Pernah ada 2 butik, 1 kedai jahitan, kafe, homestay dan banyak lagi bisnes di luar yang pernah dia tekuni. Alhamdulillah, pada tahun 2015 beliau ditemukan dengan Forever yang asalnya nak cari penawar untuk semelik kronik mungkin akibat stres dan penat kerja. Sekarang income beliau dalam Forever 5 angka setiap bulan. Jadi manager pada Mac 2018, F2D level 1, FLTS Sydney 2019, on track CBM level 1 2020. Dulu pernah kerja gaji kecil, sekarang duduk feda happy bersama Forever. Okey, dengan ini saya mempersilakan manager Azhar. Kalau ada muzik ni, jeng 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 jeng. Mana pula muka akak ni? Nampak tak muka akak? Jelas tak suara akak? Jelas tak suara Kak Azhar? Okey, cun. Okey, jelas. Suara Azhar betul-betul. Betul-betul.
Okay, lain Kak Zal, Okay Kak Zal boleh mute, nanti boleh nampak muka Kak Zal yang cantik itu. Okay, terima kasih especially kepada MC hari ini. Alhamdulillah, mula-mula kita belajar bercakap dalam geng-geng kita je kan, dalam AUC group. Nanti bila betul-betul nanti kita bercakap kat pentas dunia lah pula kan. Dah boleh bercakap dekat Teppanyaki bersama Datuk Desmond tu, dah kuat dah tu. Siapa lagi yang nak jadi MC nanti berebut-rebut lah menjadi MC ya. Jadi MC ni bukan calang-calang tau. Kalau hari ni dia jadi VIP, dia bila jadi MC aja manager terus dia. Amin. Okey, kita sekarang ada 58 orang. Allahu Akbar. AUC sangat-sangat ramai. Alhamdulillah. Okey, mula-mula sekali Kak Zan nak semua orang kita baca Al-Fatihah kita baca doa. Al-Fatihah. Okey, tahniah kepada yang bersama dengan Kak Azah malam ini. Okey, screen blank. Okey, nampak clear sangat ni. Kak Azah dah touch up ni. Nak cerita bukan calang-calang cerita ni hari ni. Perkongsian yang sangat-sangat luar biasa. Kena sedia pen, kena sedia nota. Okey, sebelum tu Kak Azah nak tanya, adakah orang-orang baru di dalam ini? Sebab tadi Kak Azah rasa ada orang dia beritahu dengan Kak Zah, boleh tak kalau saya panggil prospek ke kan, yang nak bersama-sama dalam kelas kita malam ni, kalau siapa bagi tahu. Yes, Taqiyuddin, memanglah awak baru tapi awak dah bersama dengan Forever dah, tahniah. Okey, jom Kak Zah tak nak lengah sebab Kak Zah rasa malam ni ada sedikit panjang. Kalau biasa Kak Zah buat dalam 45 minit tapi kali ni Kak Zah rasa ada sediakan masa, kosongkan gelas. Okey, kena serap betul-betul ilmu yang bukan sebarang-sebarang orang yang kita boleh bagi. Dan bila you ada dapat ilmu ni, okey, guna pakai dan jumpa kawan-kawan, cerita, share dengan diorang. Okey, so Kak Zah nak share screen dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadilah hendaknya. Okey, so pergi dekat slideshow. Terus nampak. Okey. Tu dia. Nampak tak yang comel ini? Alamak, Kak Zah tak nampak chat dah. Nampak? Okey. Kak Zah ni suka bertanya, jadi Kak Zah nak tengok korang punya chat bersama dengan Kak Zah. So jangan senyap, Kak Zah tak nak Kak Zah cakap seorang-seorang, Kak Zah nak semua orang bercakap juga dengan Kak Zah. Kalau Kak Zah tanya, jawab. Kalau bersama dengan Kak Zah, suka dengan Kak Zah, tulis saya suka dengan Kak Zah. Okey, jom kita tengok. Kita tengok siapa Kak Zah sebenarnya. Mana yang dah kenal? Alhamdulillah. Mana yang dah kenal? Alhamdulillah. Tengok siapa Kak Zah sebenarnya. Who am I? Tu dia. Okey, Kak Zah ni biasa-biasa je. Okey, sekolah tinggi. Sekolah Kak Zah. Kak Zah dapat sijil pelajaran Malaysia. Kau rasa? Kan? Okay, terima kasih Sifu Hamizah. Sifu Hamizah banyak bantulah. Masih baik rumah dekat. Okey, Kak Zah ada CJ Pelajaran Malaysia. Dalam Forever, unlimited. Unlimited tu dari segi apa? Dari segi belajar, daripada segi income, semuanya unlimited. Okey, siapa pun korang hari ini, itu tidak penting. Siapa pun background korang, sejarah-sejarah silam korang, itu tidak penting. Yang penting adalah, okey, siapa engkau hari ini? I love you lah Izwin. Okey. Lepas tu Kak Azah sebenarnya pernah bekerja ex-purchasing manager di satu hospital lah dekat Pasir Gudang, hospital swasta. 24 tahun, kau bayangkanlah dah macam-macam benda dah Kak Azah ni jumpa. Kan? Duduk dalam mesin
dalam apa operation room pun dah pernah. Sijil pelajaran Malaysia tapi kerja purchasing manager. Jadi kalau siapa-siapa yang kata Kak Zah kalau pasal ubat ni macam mana Kak Zah? Kak Zah memang sebaya kita wadah. Okey. Kak Zah memang suka. Kalau cerita pasal ubat je Kak Zah memang suka. Sebab Kak Zah belajar cerita pasal ubat daripada umur Kak Zah 17 tahun. Kau bayangkan umur Kak Zah sekarang dah 43 tahun dah Kak Zah. Okey. Lepas tu Kak Azhar ni isteri kepada seorang petani moden. Walaupun petani moden tetapi Kak Azhar je yang tahu. Kan? Dia punya kebesan dia bila bersama dengan suami. Ada yang nak bekerja bersama suami? Ada? Ada yang nak bekerja bersama suami? Ada. Lepas tu ibu anak dua je anak kan. Tapi macam anak 20. Okey, gagal dalam banyak bisnes. Alhamdulillah juga sebab Kak Zah dah banyak sangat dah bisnes yang Kak Zah ceburi. Tiba-tiba formal pula kan. Okey, Kak Zah buat homestay, Kak Zah buat cafe, Kak Zah ada kantin, Kak Zah ada butik, Kak Zah ada kedai jahit. Okeylah tu semua sejarah alhamdulillah kan. Okey, sekarang ni Kak Zah dah boleh jadi trainer online dan offline marketing. Syukur banyak-banyak. Selagi ada masa, selagi kita Allah bagi masa, selagi Allah panjangkan umur kita, kita kena belajar. Kita kena terus belajar. Okey. Jom kita tengok apa yang Kak Zah nak tunjuk sebenarnya. Malam ini kita belajar apa? Clean night. Okey, apa dia clean night? Kita tengok testimoni Kak Zah. Ini testimoni orang yang sangat dekat dengan Kak Zah. Orang yang sangat Kak Zah sayang. Okey, suami Kak Zah sendiri. Tengok masa dia berat 105 kg tau. Sekarang ni okey, suami Kak Zah ni, suami Kak Zah lah yang tembam ini. Okey, suami Kak Zah sekarang ni lepas dia buat clean night dalam masa 9 hari, okey, dia punya berat dia 96.5 kg sekarang ni. Suami Kak Zah dan suami Kak Mia. Taqiyuddin kau. Stalker bagus Taqiyuddin. Stalker yang baik-baik Copy paste. Kita kan belajar copy paste kan. Okey, lepas tu tengok siapa tu? Faiz. Tengok manager Faiz sebelum 102 kg. Nampak dekat mana tu ketara? Dekat perut dia. Suami Kak Zah sekarang ni dia tengah buat fit 15. Fit 15 sebab dia makan sekarang ni mengikut kalori. Berapa kadar kalori dia ambil lah. Macam tu. Okey, ada ke orang yang ada testimoni sendiri? Kalau ada yang ada testimoni sendiri, simpan daripada sekarang, jangan dibuang. Okey, setiap yang apa ni yang kita ada yang dulu tu kita boleh buat sebagai contohlah kepada orang-orang yang kita nak jumpa nanti kan. Lagi senang kita nak cerita. Baru 3 minit sharing, macam Dr. Desmond cakap, 3 minit sharing terus jadi kan. Macam Yuslida, betul tak? Okey, kita tengok orang yang kenapa Kak Zah macam laju sangat Kak Zah ni? Ni. Okey. Macam terbalik Trend pengurusan berat badan semasa. Tengok trend pengurusan berat badan semasa sekarang ni. Sekarang ni ramai orang dia nak kurus badan. Ramai orang dia nak cantik badan dia. Ramai orang nak apa kata orang nak handsome kan. Semua nak cantik tapi tak tahu macam mana cara yang terbaik. Kononnya pergi bersenam. Betul, pergi bersenam kan. Jogging pergi bersenam. Lepas tu lepas habis bersenam penat, makan macam-macam. Pusing satu round, makannya 2 keping roti canai. Kan? Okey, yang suka tahan lapar, yang suka diet protein, yang suka ambil pil kurus, yang suka minum teh pelansingan badan, yang suka beli pakaian dalam pelansingan badan yang mahal-mahal. Ada ke? Ada. Yang pergi dekat pusat pelansingan badan. Lepas tu ambil ubat pula sampai kena cerit berit. Berasa macam puas hati sangat dah tu. Bila dah makan ubat, cerit berit, kira dah kurus dah tu. Perut dah tak boncit. Kan? Lepas tu ada yang buat pembedahan. Sanggup buat pembedahan. Tak nak perut boncit, tak nak peha besar.
Ada yang pula jenis bila makan dia muntahkan balik. Ada kan? Pernah jumpa? Itu kenapa jadi macam tu? Sekarang ni nak kena betul-betul faham. Bila buat clean eye, nak kena betul-betul faham. Okey, kenapa kita buat clean eye? Semua-semua ni yang korang buat ni kan, kalau korang buat ni semuanya, kena tengok balik. Adakah dia boleh membantu korang punya sel? Korang tahu tak, manusia ni dia lahir daripada apa? Daripada sel. Jadi adakah benda-benda ni semua, trend pengurusan berat badan semua ni, dia membantu sel kita? Dia membina sel kita? Pernah tahu tak benda tu? Baru tahu Kak Zah. Oh patutlah. Makan, kurus. Gemuk. Rupanya sel tak tengok. Rupanya tak tahu rupanya manusia bermula daripada sel. Lepas sel apa? Lepas sel dia akan jadi tisu. Lepas tisu dia akan jadi organ. Lepas tu dia akan jadi sistem. Lepas tu dia akan jadi manusia. Bermulalah kita. Macam tu kan. Jadinya okey, bila dah buat benda-benda macam gini, memang perut tu akan kurus. You tak rasa lapar sebenarnya, memang tak rasa lapar. Tapi sebenarnya sel tu akan rasa lapar. Kenapa Kak Zah cakap macam tu? Sebab sel tu kita kena bagi dia khasiat. Kan? Kita makan, kita tahan lapar, kita diet protein, pil kurus lagi. Tapi tak jadi apa-apa sebab sel tu kita tak bantu, kita tak bagi dia khasiat. Okey. Jom kita tengok. Ni lah tadi Kak Zah nak cakap ni. Tiba-tiba dah keluar yang ni dulu. Efek yoyo ni. Pernah dengar tak pasal efek yoyo ni? Pernah? Siapa yang pernah jadi macam ni? Daripada berat dia berapa kg 50 lah, kita ambil 50 lah kan. 50 tu macam comel sikit lah kan kalau untuk perempuan. Okey, lepas tu konon-konon nak kurus. Wah, pergilah buat diet, macam-macam diet tadi Kak Zah cakap tadi tu kan. Ikut trend tu lah tadi tu. Lepas tu kurus. Orang tengok, wah cantik lah kau. Oh lama. Kalau tengok lelaki yang smart lah kan. Sekali lepas je dia berhenti buat benda-benda tu semua, pil kurus yang dia dapat tadi tak dapat stop. Kan, lepas tu dah tak larat nak pakai apa, seluar pelansingan badan tu. Kan, tiba masa naik terus. Terus jadi berapa? Daripada 50 dah kali 2 kali ganda pula dah. Kan? So kena faham efek yoyo ni dia akan berlaku kepada kita dan kita kena berjaga-jaga. Kalau boleh dia datang, kita kena tolak dia. Dia nak datang, kita kena tolak dia. Jangan datang kan. Kita kena tahu kenapa kita nak kurus, untuk apa kita nak kurus. Macam tu. Okey, cuba tengok kat bawah. Bila dia tengok kat bawah ni. Dia kata apa? Buat detox. Lepas tu kita dah buang, kita dah cleansing kita punya cara detox yang betul. Lepas tu dia terus maintain. Itu yang kita nak. Yes, naik turun 5 kg lepas tu naik 10 kg. Kan? Glinda Giton kan? Okey. Apa dia yoyo tadi? Apa dia yoyo effect tadi? Ni yang Kak Zah beritahu tadi awal-awal kan. Pasal sel kita. Sel kita ni ada memori. Ini adalah yoyo effect. Lepas ni kalau jumpa orang-orang yang macam ni, kita cakap dengan dia, kau ni yoyo effect kau kena effect yoyo Kan? Wah dah terror lah, dah dapat satu ilmu dah. Kak Zah ajar dia kata kita ni kena yoyo effect tau ni. Cuba-cuba nak makan macam-macam, lepas tu ambil kau kan. Jadi lepas ni kena tahu yang ada dekat dalam ni, Kak Zah bagi ni, ilmu ni kena sharing dengan kawan-kawan yang lain. Bantu dia sebab badan kita ada sel kita ada memori. Diet dengan cara yang kurang khasiat. Nampak tak? Makanan sel diperlukan. Okey, ni contoh. Kalau kita ni nak diet, kita pun makan nasi. Doktor kata makan nasi kalau bulat tu kita kena bagi dengan 4. Kita kata tak nak 4, kita bagi kecil lagi, bagi dengan 6 pula kan. Macam mak Kak Zah kan, dia pergi
Dalam periuk tu dia dah bagi tau, dia bagi 4. Jadi dia makan separuh. Bagus mak Kak Zal kan. Tapi alhamdulillah mak Kak Zal pun okey. Okey, lepas tu dia makan ambil ikan, dia makan ambil sayur. Okey, tetapi tak cukup khasiat. Betul tak? Adakah kita dapat ikan yang elok? Adakah kita dapat sayur yang bagus, yang tak ada racun, yang tak ada toksin? Adakah kita basuh dengan cara yang betul? Betul tak? So, kita punya diet kita dah jadi kurang khasiat. Jadi dia dah bagi tahu dah, dia dah bagi signal dah kepada sel kita, sel lapar kita ni. Ataupun kita panggil dia hungry system. Macam tu. Bila sel tengah lapar, jumpa makanan. Ni ada cerita juga. Kalau Kak Azhar kurung korang seorang. Kak Azhar rasa Kak Azhar nak kurung Cik Syafi'i lah. Suka tengok, Kak Azhar suka tengok Cik Syafi'i. Tekun betul dia dengar Kak Azhar cerita ni. Ini besok ni 10 orang dah jumpa ni bagi clean night ni. Okey, Cik Syafi'i cakap, hari ni Kak Azhar cakap Kak Azhar nak kurung Cik Syafi'i kan. Okey, Kak Azhar kurung dia selama 2 minggu duduk dalam bilik gelap. Tak bagi makan, tak bagi minum. Lepas tu dia keluar. Kak Azhar buka, lepas 2 minggu Kak Azhar buka bilik tu, dia keluar. Kak Azhar bagi dia makan. Apa berlaku? Dia akan makan macam mana cara dia makan? Dia akan makan sungguh-sungguh dia makan. Dia takut. Lepas ni kalau Kak Azhar kurungkan dia balik, kan? Apa berlaku pula pada dia? Nanti dia tak dapat makan lagi, betul tak? Jadi apa yang dia buat? Dia akan makan. Lepas tu dia terus simpan. Kan? So, bila sel tengah lapar, jumpa makanan, dia takut anda akan laparkan dia lagi. Jadi, bukan saja dia akan terima makanan tu, tapi dia akan simpan buat spare. Itu yang tiba-tiba yo-yo effect datang. Betul. Jadi lepas ni kita kena tolak yo-yo effect ni. Kan? Kita jangan dekat dengan yo-yo effect ni. Okay, so dah faham Ada yang belum faham pasal yo-yo effect? Jelas? Boleh? Boleh, okay. Lepas tu kenapa kita kena mesti clean night? Kenapa mesti clean night? Sebab apa? Sebab kita nak sihat, kita nak nampak badan kita cantik, kita nak ada zuriat. Biasa tak dengar orang cakap bila badan gemuk susah nak dapat anak. Biasa tak dengar. Biasa kan? Itu pun kena tahu tau. Bila usus dia jatuh, dia boleh jadi cyst, boleh jadi fibroid. Sebab usus kita ni tidak bertulang. Bila dia tidak bertulang, kita makan, perut boncet, usus kita jatuh. Kita nak tegakkan dia balik, kita nak firmkan dia balik. Tu sebab kenapa you are, Tuhan jentik, Allah jentik hati supaya dengar, duduk dalam program Clean Night kita hari ni. Okay? Nak zuriat, nak ubah cara hidup. Dan paling best tambah pendapatan, tambah duit lah, dan lain-lain. Okey, apa cara pun sekalipun, apa yang you all impikan sekalipun, apa yang korang nak sekalipun, kena ingat pesan Kak Zah ni. Tulis besar-besar kat situ. Tulis cakap sel tidak boleh lapar. Bukan perut tidak boleh lapar kali ini. Okey, sel tidak boleh lapar. Sel mesti kena ada khasiat. Mesti kena ada nutrisi yang betul. Kan? Tak kisah bila korang boleh mindset sudah tukar sekarang ni. Kak Zah nak tukar ni mindset ni. Sebab apa? Bila orang tanya, malam ni ada kelas clean night boleh kurus lah. Kena faham betul-betul jangan nanti bila dah buat clean night tak kurus pun. Tak nak cakap macam tu. Sebab tu kenapa kena faham daripada sekarang. Okey, apa itu clean night? Yes, apa itu clean night? Cerita pong pang. Apa itu clean night sebenarnya? Lama dah Kak Zah ni cerita pada awal tadi kan. Apa dia clean night? Clean night ni, okey, organ yang kita bagi dia dapat holiday program. Yes, kita nak bagi dia holiday kan. Kenapa Kak Zah cakap macam tu? Sebab okey, kalau Kak Zah bagi korang, contohlah bos bagi korang cuti. Okey, Siti Saufi pergi cuti.
Dah 365 hari dah kau kerja. Kau pekerja yang bagus. Sekarang aku nak bagi kau 2 hari cuti. Rasa-rasa Siti Sofi cakap apa? Yes! Terima kasih bos. Tapi bos pergi mana bos? Pergi Genting kan. Pergi Genting. Oh itu pun dah rasa suka sangat dah. Kak Zah rasa kalau pergi hantar KL, Menara KL pun Kak Zah rasa memang dah suka sangat dah. Dululah Kak Zah. Kan dapat masa pergi KL, Menara KL. Dah rasa seronok sangat. Kan kita nak release tension kita. Macam tu juga organ kita. Macam tu juga kita punya dalaman kita. Dalam 2 hari saja kita nak bagi dia rehat. Kita nak bagi dia rehat. Kenapa Kak Zah cakap 2 hari? Sekejap lagi Kak Zah cerita. Kenapa 2 hari? Kan? Jadinya bila dapat rehat, okey, dia dah penat dah. Kalau Kak Zah cakap hari penat tak, Kak Zah tanya ni, Kak Zah akan tanya. 365 hari. 365 hari kalau badan kita ni tak berhenti tau. Badan kita ni tak berhenti bekerja. Betul tak? Badan kita tak berhenti bernafas. Kan? Tapi kalau berhenti apa jadi? Kalau berhenti apa jadi? Matilah kan? Tak adalah korang duduk depan Kak Zah ni malam ni Seram pula Kak Zah. Kan? So, jadi kita kena, maknanya kita kena tahulah kan, betul tak? Maknanya 365 hari yang Allah bagi tu, maknanya 2 hari saja kita cuba, kita bagi organ dalaman kita tu rehat. Macam tu, kita bagi dia rehat. Jadinya bagi betul-betul faham kenapa 2 hari. Okey, lepas tu Clean9 ni lagi senang nak ikut. Okey, senang nak ikut. Kak Zah nak tanya. Yang belum buat Clean9 atau yang sudah buat Clean9. Buku yang Kak Zah pegang ni dah buka belum? Dah tengok belum? Dah semak ke belum? Kalau yang dah buat Clean9, dia akan lebih faham. Bila Kak Zah cerita muka 1 ada apa, muka 2 ada apa, dia dah tahu dah. Tapi yang belum tahu, tapi nak tahu, okey? Kita sekarang memang tak ada combo set tu lagi. Belum ada lagi set Clean9 tu. Jadi apa yang korang perlu cari ni dekat mana, semuanya telah disediakan dalam TG channel. Just buka, tengok. Okey, satu-satu perhatikan apa yang ada dalam buku Clean9 ni. Bukan untuk kita, tetapi kita nak cerita dengan orang. Bila ada buku panduan, kita tak melalut pergi ke tempat lain. Jadi kita faham apa sebenarnya yang kita nak bagi kepada customer yang kita jumpa tu. Sebab bila korang dah cerita Clean9 kepada prospek, korang kena ambil tahu dia sampai dia dapat apa yang dia nak, bukan apa yang kita dapat. Korang nak apa? Nak CC kan? So kena tengok dia, kena pantau dia. Itu yang sebabnya kita kena cakap dengan dia kalau nak beli produk Forever mesti cari orang yang sah, yang dapat lesen 168 buah negara. Supaya dia dapat konsultan yang percuma daripada kita. Okey, lepas tu target apa dalam Clean9? Look better, feel better. Okey, lepas tu forever fit. Selamanya kita akan dapat kekal fit. Ni kita belajar asas, jadi kita akan dapat kekal fit selamanya. Lepas tu setiap 3-4 bulan mesti buat detox. Mesti buat Clean9. Alright. Okay, kalau sampai sini faham? Nak lagi? Nak lagi? Nak sisi yang berkat. Okay, jom. Kita tengok pula produk Clean9. Okay, malam ni Kak Zah tak ada nak buat demo ke apa sebab Kak Zah tahu yang dekat dalam ni bukan sebarang-sebarang eagle, bukan sebarang-sebarang FBO, bukan sebarang-sebarang fighter. Semua orang dah tahu dan dah ada buat video sendiri yang dah faham kenapa kena minum aloe vera. Apa yang ada dalam aloe vera? Apa yang ada dalam aloe vera? Aloe vera ni dia terang-terang dia dah cakap dia ada saponin. Dia dah terang-terang cakap dia dah boleh ganti sel baru kita. Kan? Lepas tu kita ada apa lagi dalam dia? Kita ada Forever Light. Kita ada susu. Ni yang Kak Zah nak cakap ni. Kita ada susu. Apa yang bestnya susu kita ni?
Apa yang bestnya susu kita? Ada orang dia cakap tak boleh minum susu lah. Pernah tak jumpa? Saya tak boleh minum soya. Doktor nasihatkan saya tak boleh minum soya. Jadi kalau korang ni belum ada ilmu yang cukup, kena duduk dekat banyak majlis ilmu. Siapa yang bercakap tu? Kak Zah minta mute boleh? Kak Zah tak nak mute kan? Sebabnya lepas ni kita boleh sesi soal jawab apa kan? Okay. So dalam susu kita apa yang specialnya yang orang boleh minum? Semua orang boleh minum. Siapa nak jawab? Cepat, type sekarang dekat chat. Susu kita satu-satunya soya yang dikupas kulit dia. Bila kulit dia tu dibuang, okey, dia boleh mengelakkan apa? Mengelakkan penyakit-penyakit yang 3 sangkai itulah. Kan? Tak ada kulit. Kau ingat senang sebiji tu. Tak boleh dia makan. Ingat senang ke nak kupas sebiji tu, kan? So bila tak ada kulit, dia tak ada GMO. Dia tak ada GMO. Yang kita minum air kotak yang kat luar tu, yang doktor selalu cakap dengan orang kampung ataupun orang-orang yang sakit ni, doktor semua tak kasih bagi dia minum soya yang dibuat daripada air kotak. Kan? Tak boleh. Sebab itu satunya manis, ada gula tambahan. Lepas tu dia ada GMO. Bila kita minum, lepas 1 jam, 2 jam kita nak lagi air kotak tu. Dia jadi macam ketagih. Kalau orang yang kencing manis, dia nak lagi. Macam tu. Jadi susu Forever ni lagi lagi satu dia trademark. Nampak tak dekat susu tu dia ada tulis TM tau. Kalau tengok kat susu tu dia ada tulis TM. TM tu bukan Telekom Malaysia ya. Itu adalah trademark dia. Okey. Lepas tu hanya produk Forever Living saja yang ada. Sebab apa? Sebab dia ada aminotin. Apa dia aminotin ni sebenarnya? Siapa yang dah tahu aminotin? Siapa yang tahu aminotin apa? Aminotin ni adalah sejenis enzim untuk digest protein. Tulis cepat. Lepas ni orang tanya apa tu aminotin? Makcik, susu Forever ni makcik kena minum tau. Sebab dia ada aminotin. Sebut dah betul dah. Apa dia nak aminotin tu? Entah ya makcik. Saya dengar lah diorang cerita upline saya cakap susu ni ada aminotin. Jadi semua orang boleh minum. Tak kira lah budak kecil ke budak besar ke. Kau kan jadi aku punya downline siap kau. Okay. Aminotin adalah apa dia tadi Kak Zah cakap? Untuk cerna protein dekat badan kita. Sebabnya kita tak boleh terima protein yang lebih. Itu adalah tugas aminotin. Dia hadkan berapa banyak je kita ni boleh minum protein. Nampak tak? Okey, lagi apa lagi? Protein yang terlalu tinggi boleh meningkatkan toksin dan ini boleh menyebabkan ada orang dia ada masalah-masalah apa tahu? Yang paling ketara sekali, badan dia tu macam ada jerawat. Perasan tak? Ada orang kalau kita pegang badan dia banyak jerawat. Macam biji-biji kecil tu kan? So balik ni pegang tu badan suami tu. Yang suami pegang badan isteri belakang. Tengok ada tak? Oh awak ni tak minum susu aminotin. Awak minum susu aminotin? Nanti saya belikan. Kan? Okey. Lepas tu kalau kita tengok macam orang yang suka pergi gym. Orang yang suka pergi gym, dia suka ambil susu yang tinggi protein kan? Jadi kena hati-hati Susu tu tak bagus lah sebenarnya. Sebab dia memang dalam tu memang tinggi dia punya protein dia. Okey, lepas tu dalam tu ada apa lagi? Ada bee pollen. Ada bee pollen. Okey. Bee pollen. Bee pollen ni okey, satu-satunya kilang yang proses produk lebah ni. Apa nama kilang tu? Rodson Bee. Oh lama. Kak Azhar sekarang pandai lah cakap benda-benda macam tu. Dahsyat juga Kak Azhar ni kadang. Okey. Cuba sebut Rodson Bee.
Itu kilang yang proses produk-produk lebah tu. Kena tahu tau kita. Lepas tu dah lebih 500 lebih tahun tau dia proses. Dia dah buat hak cipta dia sendiri dah. Dia bunga lebah. Korang takkan jumpa dia bunga lebah yang macam dekat Forever ni. Bila makan je 4 biji, bangun, dia punya segar lain macam kan. Lepas tu apa yang ada? Ini kalau pollen ni kalau kita nak cerita, dia ni adalah khasiat-khasiat yang kita kena ambil. Sebab tadi kan Kak Zah ada cerita pasal holiday program kan? Kan holiday program tu tadi kan? Tadi kita dapat cuti 2 hari pergi Genting kan? Bila bos dah bagi cuti, apa yang kita kena dapat adalah gaji jalan. Bila bos bagi cuti, kita dapat gaji. So gaji itu adalah khasiat yang terdapat dalam kelinai tu. Nampak tak? Kita dapat apa daripada situ? Kita dapat asid amino, enzim, lagi kita dapat apa lagi? Polisakarida, monosakarida, potasium lagi. Itu adalah dia punya khasiat. Jadi kena betul-betul rehat. Bila kata rehat, bercuti, kena betul-betul cuti. Jangan duk mikir, mindset tu dah fikir, alamak kerja tak siap lagi lah, bos aku bagi cuti, alamak bos aku marah tak kalau aku ni tak buat ni. Habis dah kita punya kelinai. Dah fikir yang bukan-bukan dah. Sebab toksin ni dia lahir, dia bukannya daripada makanan saja tapi apa yang kita fikirkan. Kalau stres dah jadinya. Sebab tu kepala kita ni, mindset kita ni, kita mesti cakap positif aja. Okey, lepas tu apa lagi dalam dia? Ada artik C. Artik C lancarkan darah. Dalamnya ada apa lagi? Ada minyak zaitun. Minyak zaitun tu dia lancarkan darah kita. Okey, lepas tu kita ada fiber. Okey, fiber sekarang ni kita memang tengah tak ada fiber. Tapi boleh tak buat kelinai? Boleh. Siapa cakap tak ada fiber tak boleh buat kelinai? Siapa cakap? Apa sebenarnya fungsi fiber tu sebenarnya? Kalau nak tahu fungsi fiber tu apa? Fungsi fiber adalah untuk kontrol kita punya fruktos kita sebenarnya. Ini biasa mindset orang, dia cakap fiber ni mengenyangkan. Habis yang dia minum susu tu tak kenyang. Masya Allah. Dah lah tinggi protein, dia kenyang. Jadi sebab itu kalau tengok orang yang dah buat kelinai, dia tahu dalam jadual 1 dan 2 hari tu, dia punya fiber dia cuma sekali je. Betul tak? Siapa yang dah buat? Kan dia tak perlu banyak. Nampak tak? Jadi tak ada fiber pun kita boleh buat kelinai. Lepas ni beli satu-satu. Sama je. Dapat sisi juga banyak. Okey, lepas tu habis dah. Apa lagi? 3 botol. 1 Forever, 1 Forever Light, 1 Bipollen, 1 Arctic Sea, 9 sachet fiber. Okey. Dekat sini ada tak siapa yang buat ni, tiba-tiba botol ketiga tak cukup, nak kena cari botol keempat pula. Ada. Terlebih minum. Kak Zah ada sekali seorang makcik tu dia buat. Kan? Pertama Kak Zah pergi 3 hari pertama cantik. Berat dia 97. Okey, 97.5. Timbang memang cantik lah kan. Okey, masuk hari ketiga, dia kata Azhar nanti datang ni bawa timbang. Kak Azhar pun datang lah, gedek, datang timbang badan dia. Okey, turun 97. Okey lah 3 hari kan, 0.5 tak ada, 97. Okey, masuk hari ke-9, hari-hari Kak Zah pantau lah. Makcik macam mana, Kak Zah semacam ya Allah kan. Sebab makcik ni memang banyak sangat penyakit lah. Tapi kita cuba sedaya upaya sebab kita nampak dia punya kesungguhan Okey, lepas tu dia buat. Lepas tu hari keempat tu dia tanya dengan Kak Zah, boleh tak kalau makcik tambah botol aloe vera lagi? Pula dah Kak Zah cakap, macam mana hari keempat boleh tambah lagi? Memang luar biasa. So okey lah, tak apa. Boleh ke minum lebih? Boleh kan? Boleh sebenarnya. Lagi bagus kan? Sebab tu kita ada aloe 8 kan? Kita ada aloe 8.
Okey, lepas tu masuk hari ke-9, bila timbang, subhanallah, bukan jadi 97.5 ke 97, 98.5 sudah jadinya. Kan. Tapi tak apalah. Sebab apa? Kita tengok kejap lagi. Siapa yang tak boleh buat clean eye? Ni lah Kak Zah nak duk khabar dekat korang ni tu, Kak Zah cerita tadi tu. Okey, yang tak boleh buat clean eye, wanita yang sedang datang haid. Kenapa? Sebab dia Allah dah bagi dia detox sendiri. Dah detox. Dah detox, dah bersih, Allah bagi dalam masa kita haid tu, darah kita berpusing. Okey. Darah kita bertukar 120 hari, betul? 120 hari dia akan bertukar. 120 hari dia akan bertukar. Sebab tu kita kena sentiasa bagi benda-benda yang berkhasiat kepada kita punya sel. Okey, wanita yang sedang hamil. Kalau tak kuat jangan ambil. Sebab apa? Jangan buat clean eye lah. Sebabnya wanita yang sedang hamil ni dia nak kena tengok dia punya HB dia. Lepas tu yang sedang kemo. Jangan kau jumpa orang kemo kau pandai pula. Saya rasa kemo lah bagus pakcik. Pakcik saya rasa kena kemo. Nanti pakcik terus hilang kemo dah. Sudah. Orang yang tengah kemo, sel dia tu, sel dia yang baik ataupun yang mati memang akan matilah. Jadi macam mana kita nak bantu dia selepas dia kemo nanti baru kita bantu dia dengan clean eye. Tengok juga situasi diri dia. Okey, lepas tu kanak-kanak yang tak cukup akil balik tu kau tak payahlah suruh minum semua-semua tu buat clean eye. Tak payah. Tapi orang yang budak kalau yang betul-betul dia memang ada sakit pun kita boleh juga sebenarnya. Tapi kita pantau lah. Okey, boleh clean eye tapi tak perlu puasa. Kan 2 hari tu kita kena puasa kan. Orang yang macam mana? Orang yang sangat-sangat kena gastrik yang sangat teruk. Lepas tu sentiasa amalkan ubat doktor. Ni memang yang setiap jam dah makan ubat tu dah macam makan nasi. Pun kena tengok juga. Kadang-kadang orang tua macam Kak Zah ada jumpa orang tua yang sakit ni. Dalam tong dia tu kena tengok ubat dia. Kalau kita jumpa, kita ni sebenarnya duduk dalam forever. Kita lah doktor, kita lah pakar nutrisi, kita lah nurse, kita lah. Kau tak bangga ke kau jadi semua tu? Bangga kan? Ya Allah, hai. Lagi kalau orang-orang tu dia memang ada sijil, ada master kan, tentang perubatan apa semua, lagilah memang bonus lah untuk korang. Kak Zah duduk dalam forever ni memang bila orang cakap, orang Felda panggil Kak Zah bomoh. Oi, kau nak pergi jumpa bomoh tak? Kan? Kau tengok rumah dia keliling botol aloe vera. Bomoh aloe vera. Kan, yang kena batu karang datang. Keluar batu karang Kak Zah jaga 2 minggu tahu? Menangis nak jaga budak tu. Okey. So tengok jadi kita kena ambil tahu sedikit sebanyak. Bila pergi jumpa orang tua, dia ada satu tong ubat kan. Ada satu tong ubat tu, kena tengok ubat tu. Kalau dia makan PCM banyak sangat, kena tengok. Jangan lebih-lebih sangat makan PCM. Tahu PCM tu apa? Bukan presiden ni PCM Najah, PCM Miza. Bukan. PCM tu Panadol kalau dalam ubat ni. Okay. So tengok Panadol. Panadol dia sangat tinggi. Dia punya ni dia, dos dia. Jadi kena tanya dengan pakcik. Pakcik kalau sakit je pakcik makan. Kalau tak sakit tak payah ya pakcik. Ketepikan. Macam tu Bila servis kau bagus, kau rasa orang nak cari kau lagi tak? Mesti cari, betul tak? Mesti orang cari korang punya. Liza, kau suka ketawa je kau hari-hari Okay, tengok tips clean eye. Bolehkah saya tampak sihat dan rasa hebat dalam masa 9 hari? Masya Allah. Okay, tips clean eye ni Kak Zah nak bila dia cakap bolehkah saya tampak sihat dan rasa hebat dalam masa 9 hari saja? Mindset kena cakap apa? Mindset. Boleh. Aku boleh. Aku boleh. Okay, sel tadi dah boleh terima tau. Sel dalam badan kita dah boleh terima. Tapi kalau mindset kita cakap, boleh ke aku ni berlapar tu matilah aku kan. Ni upline aku cakap, ada perlawanan pula ni 1 kilo dapat RM50. Kalau ni kalau si Fumiza dengar lah kan. Kok lah dia nak buat konten ke apa, kontes ke apa kan. Boleh ke aku? Jangan kita kena set cakap aku boleh, aku nak clean eye. Okay.
Lepas tu tengok lagi setiap produk dia kata dipilih khusus supaya inilah semua produk-produk dia. Hanya ini sahaja Okey. Menimbang. Okey, ni Kak Zah nak teruslah. Okey, setiap apa yang kita buat pastinya ada matlamat. So kena letak kat situ. Apakah rancangan anda untuk mencapainya? Semua mesti kena ada. Aku nak apa? Aku nak apa? Aku nak sel aku cantik. Aku nak sel aku bersih. Aku nak sel aku normal. Lepas tu di mana letak lemak, di mana lemak suka berkumpul. Tengok berat badan. Ni Kak Zah nak tunjuk ni cara ukur. Cara ukur. Kena tahu dada dekat mana cara nak ukur. Sebab tu kena buka TG channel lepas ni. Kita buku tak ada kan? Okey, tak apa. Okey, buka tengok cara pengukuran dada. Ukur dari bawah ketiak mengelilingi bahagian hadapan dada dengan tangan di sisi badan. Lepas tu lengan, ukur antara ketiak dan siku dengan lengan di sisi badan. Tengok ni, ukur kat mana? Dia kata ukur dekat ketiak ni. Ni yang besar ni, yang menggelebih-gelebih. Cuba pegang lengan masing-masing ni. Cuba tengok. Ada tak yang terlebih? Kak Zah sebab makan susu, jadi tak bergoyang tau. Walaupun dia ada, tapi dia tak bergoyang. Sebab tu kena ambil susu Ultralight tadi yang ada amniotin. Sebab susu amniotin tu, susu kita tu dia boleh bakar lemak. Tahu, dia boleh bakar lemak. Nak firm, nak cantik, nak pejel gitu orang cakap. Pegang. Kan, ni kalau Kak Zah buka ni habis. Kan, tak boleh tidur korang kan. Lepas tu, tengok pinggang, tengok betul-betul. Ukur pinggang dengan lebih kurang 2 inci dari punggung. Kan tiba-tiba, alamak kenapa punggung aku besar? Rupanya pinggang pergi letak kat punggung. Kena faham. Pinggang kat mana, punggung kat mana. Okey, lepas tu punggung ukur bahagian. Ni. Pandailah nak ukur. Lepas tu Kak Zah nak cerita pasal lemak aje. Mesti kena tahu pasal nak ukur. Lemak berkumpul dekat lengan. Macam mana punca lemak boleh berkumpul kat lengan? Ni kena ajar cara-cara bersenam yang betul lah ni. Kan? Tengok bersenam, kurang bersenam, punca dia sebab kurang bersenam. Buatlah olahraga, latihan kecergasan. Ni kalau kat lengan. Kalau dekat pinggul, kan? Dekat pinggul, dekat pinggang tu, itu tandanya gula yang berlebihan tau. Gula yang berlebihan. Suka sangat yang makan nasi, makan roti tu, hati-hati. Sebab walaupun kita tak makan nasi, kita ambil roti pun tetap ada gula kat situ. Okey, lepas tu badan kita tak hasilkan tenaga semula jadi sebab terlalu banyak gula. Betul Lepas tu ni, montot besar ni, punggung. Montot lah senang cakap, besar. Kan? Ada tepi pula lebihan kiri kanan. Seram orang tengok kan, dah jadi buah per. Memang ada sedikit kesusahan sikit lah nak buang yang itu kan. Okey. Lepas tu dia kata apa? Dia kata banyakkan minum teh hijau. Wah, habislah lepas ni kat pasaran teh hijau. Kan cara dia. Tak payah, kita dah ada kelinai dah tu. Follow je. Okey, lepas tu dekat peha. So bila kita stres, stres tu pun akan jadi toksin, betul tak? Akan jadi toksin dalam badan kita. Dia akan mengeluarkan satu hormon kortisol. Apa dia hormon kortisol? Ni punca-punca badan gemuk ni pun sebenarnya boleh menyebabkan kita stres. Kita stres dengan diri kita. Lepas tu kita tak tahu rupanya stres tu salah satu toksin dalam badan kita. Kan? Yang tak berak tu satu hal lah. Makan kena buang. Kalau dah 48 jam dalam perut dia jadi apa? Dia jadi racun. Jangan tak tahu. Jadi bila setiap kali makan, setiap kali tu kena buang. Okey? Lepas tu jangan stres. Jangan stres. Sebab stres tu dia boleh keluarkan hormon kortisol. Lepas tu hormon kortisol tu apa? Hormon stres. Dan dia akan membenarkan otot bagi banyak lemak dalam otot perut, especially dekat perut ni. Cuba pegang perut. Ada yang menggelebih tak perut? Tak ada. Semua dah ambil kelinai dah, syukur alhamdulillah. Okey, bagus. Senang kerja Kak Zah. Habis dah. Okey, baru nak masuk. Banyak orang punya cerita tadi, baru Kak Zah nak masuk dah ni. Hari pertama, hari kedua ni. Macam mana hari pertama, hari kedua? Okey, yang ini kena tengok, nampak tak? Dia cuma cakap hari pertama dengan kedua lebihkan apa? Lebihkan aloe vera. Lebihkan ABG. Nampak tak? 120 ml. Nanti kalau makan tengah hari ambil lagi 120 ml. Makan malam ambil lagi 120 ml. Sebelum tidur ambil lagi 120 ml. Fibernya sekali je. Kalau okey tak perlu. Kan?
Okey, kalau ada stok lagi tu baguslah. Okey, tengok hari ketiga dan ke-9. Tapi okey Kak Zah nak cakap hari pertama dengan hari kedua ni. Rasa-rasa ada tak rasa lapar masa ni? Yang dah buat, ada tak rasa lapar? Ha. Cepat. Cakap. Ada tak rasa lapar? Kalau rasa lapar, apa yang kita nak kena buat? Kan? Apa yang kita nak kena buat? Kita kena Kau nampak saya timun je ya? Kita ada free food. Apa dia free food? Makanan bebas kalori. Yes, makanan bebas kalori. Okay, sekejap lagi Kak Zah ada perkongsian tau dengan orang yang hebat tau. Jadi kena stay tune dengan Kak Zah. Sekarang pukul berapa jam? Baru pukul 9. Lagi tadi jam Kak Zah pukul 9. Okey, jadi banyak lagi benda yang Kak Zah cakap ni. Pukul 9 kan? Okey, so ambil, kalau lapar ambil dengan free food. Bukan tak boleh makan ni bukan puasa yang kita kena puasa macam puasa Ramadan tu, tidak. Kita bagi badan kita rehat. Bila badan kita rehat, tadi kita dah pergi holiday tadi tu, kita nak masukkan kita punya khasiat-khasiat. Tu yang timbulnya sarapan pagi kena ambil aloe vera. Khasiatnya adalah pollen kan. Lepas tu kita boleh minum susu aminotin. Okey. Jadi apa lagi? Day 1. Nak buat clean eye mesti kena enjoy. Jangan rasa macam tertekannya aku nak kena buat clean eye sebab suami aku suruh aku kurus. Tertekannya aku. Tak nak macam tu. Kena enjoy. Kita nak bercuti, kita kena enjoy. Bila kita rasa enjoy, kita rasa macam seronoklah kita buat clean eye ni kan. Kita takkan rasa lapar. Macam tu. Mindset kena tukar. Okay, kena reset your whole body. Mindset pun kena reset. Okay, hanya makan produk dan fast food sahaja. Day 3 dan day 9 sampai day 9 kita ambil apa? Boleh ambil nasi, betul? Boleh ambil nasi, tapi dalam kuantiti yang macam mana? Kalau makan ikan, sayur, kita kena apa? Kita boleh kukus. Kita boleh apa lagi? Rebus. Makan singgang je lah. Lagi bagus. Kak Zah suka tu. My favourite. Okay, dalam buku Clean Eye ni dia ada bagi sekali menu-menu dalam buku Clean Eye ni ada bagi menu-menu. Kak Zah kalau nak cerita satu-satu dia punya muka surat, memanglah. Okay, nampak tak? Hari ketiga hingga hari ke-9. Nampak tak perbezaan aloe vera dekat situ? Macam tu juga kita kalau jumpa orang yang sakit. Macam mana kalau kita cakap dengan orang sakit? Makcik, disebabkan makcik sakit, saya kena tinggikan dos aloe vera. Betul? Untuk permulaan 2 hari 3 hari kita kena bagi dia, makcik sehari sebotol makcik. Makcik kena ambil propolis 4 biji pagi, 4 biji petang, 4 biji malam makcik. Nampak tak? Kan? Macam mana kita jaga dia. Macam tu juga kita jaga diri kita bila kita buat clean eye. Untuk 1 hari dan 2 hari yang pertama memang kita kena bagi dos yang tinggi. Okey, macam mana kalau orang yang tiba-tiba dia tak tahu apa-apa pun pasal clean eye ni. Lepas tu kita nak bagi juga dekat dia. Apa yang kita kena bagi kat dia dulu? Kita kena bagi dia pre-clean eye. Apa dia pre-clean eye? Bagilah dia cuba dulu minum aloe vera, kan? Ambil dulu 2 biji pollen, bagi dia rasa. Kan bila join ahli RM90 kan dapat voucher RM90. Gunakan tu untuk bagi dia pre-clean eye. Nanti dah lepas tu, habis tu kita ajaklah dia. Aku nampak kau ni badan macam besar sangat lah. Okey tak kalau aku bagi kau clean eye kan? Bila dia tanya, startlah korang cerita pasal benda ni. Okay, so 1 dan 3 hingga 9 hari. Habis dah. Nampak tak ni? Dia dah sediakan hidangan makanan bebas ni. Kobis, bayam, kan? Benda-benda yang mudah je sebenarnya. Kalau nak bayam free boleh datang rumah Kak Zah. Promote lah pula. Okey. Kalau perempuan berapa kalori sebenarnya? 600? Perempuan berapa? Perempuan 600 kalori, betul? Lelaki 850 kalori. Sekarang dah kena belajar lah. Bila nak makan aja, cari kat Google. Mi soto.
Okey, berapa kalori? Kan? Barulah buat untuk suami tersayang kalau dia nak buat clean eye. Macam tu. Jadi kita tahu berapa had. Jadi kita tak adalah makan. Okey, bila dah buat clean eye, dah masuk 9 hari ni, biasanya kita tak ada selera nak makan macam kita nampak macam cheesecake ke kan, ataupun benda-benda yang manis ke, kita dah boleh kurangkan. Benda-benda yang masin, ikan masin yang selalu jadi kegemaran kita tu pun kita dah boleh kurangkan. Sebenarnya benda tu dengan sendirinya sebenarnya. Okey, tengok mesti ada sedikit senaman. Dia kalau kita, siapa yang buat clean eye, dia ada senaman, dia memang kena tinggi sikit, dia punya kalori dia dapat lebih sikit lah. Macam tu, senaman, berimpak rendah, berbasikal, berjalan pantas, kena buat. Okey. Lepas tu, ni tengok soalan-soalan yang lazim ditanyakan ni. Berapa banyak berat badan yang dijangka akan berjaya dikurangkan selepas clean eye? Kalau ada orang tanya, kau buat clean eye aku tengok tak kurus-kurus pun. Korang rasa kau nak marah tak? Korang nak marah tak pada orang tu? Tak payah marah. Yang korang buat clean eye tu, 9 hari tu, pembersihan, detox. Apa yang Kak Zah cerita tadi awal-awal tadi? Apa yang Kak Zah cerita tadi awal-awal tadi? Bersihkan sel. Reset balik sel kita. Back to normal. Kan? Bukan untuk kurus. Tapi kalau dapat kurus tu, bonus. Yes, bonus. Macam tu. Maknanya aku berjaya. Tapi yang tak dapat tu, bukan tak berjaya. Dia dah dapat satu impak yang paling best sekali sebab dia bersihkan badan dia. Bukan senang tahu cabaran. Lepas ni boleh bagi reward pada diri sendiri. Macam tu Lepas tu apa lagi dia tanya? Adakah program clean eye ni selamat? Of course. Bukan saja ada dekat Malaysia. Betul tak? Semua 168 buah negara dah. Semua dah ada dah. Lepas tu, tapi clean eye dekat negara-negara lain tu lain-lain lah. Dia punya pemakanan dia lain-lain. 2 hari pertama program dia kata, nampak susah. Adakah saya mesti mengikut keseluruhan program seperti yang dirancangkan? Tadi Kak Zah dah beritahu tadi kan? Mindset kena tukar. Mengapa saya memerlukan protein? Kenapa? Ada orang buat diet protein. Sudahnya naik macam dipam-pam. Baca kat situ. Mengapa saya perlu minum sekurang-kurangnya 8 gelas air? Mesti kena banyak air. Sebab ada pencernaan kat situ. Jika saya menghadkan pengambilan kalori dalam 1000 kalori sepanjang program clean eye, adakah saya dibenarkan makan makanan yang diingini? Boleh makan benda yang kita nak? Boleh. Tapi tengok kalori. Kalau lebih, habislah. Tengok kalori. Alright. Okay, sampai sini ada lagi yang nak teruskan? Ada lagi yang nak Kak Zah, ada lagi yang nak bersama dengan Kak Zah? Are you ready? Tidur ke? Ke terpegun selama ni macam gini rupanya clean eye. Ya Allah, ya Tuhanku. Kan? Baru tahu rupanya. Okay. Jadi boleh, semua orang boleh buat clean eye. Betul tak? Semua orang boleh buat clean eye. Okay, Kak Zah sebenarnya last Kak Zah ni, Kak Zah nak bagi satu perkongsian daripada grup orang, daripada manusia hebat daripada grup kita sendiri. Jeng. Okay. Sharing ni kita bagi kepada Siti Atikah. Ini bukan sebarang-sebarang Siti Atikah ni dia bukan sebarang-sebarang. Dia dah pernah rasa macam mana dia dapat yo-yo effect tadi. Macam mana dia boleh dapat yo-yo effect tadi. Okay, Siti Saufi, are you ready? Ready. Wow, semangat lah. Best lah kan. Dengar tak suara? Sangat jelas. Okay, jom kita beralih kepada Siti Atikah. Dipersilakan. Terima kasih Kak Zah. Assalamualaikum semua. Okay. Okay, Assalamualaikum semua.
Okay, nama saya Siti Atika Ilhami binti Baharudin. Dekat Facebook saya dikenali dengan nama Siti Saufi lah. Siti Saufi ni adalah nama saya dan nama suami sebenarnya. So kami gabungkan. Okay. Siti Saufi. Tapi sedap lah. Boleh. Okay, saya sebenarnya macam yang sebelum Kak Azhar dan Kak Miza tahu, saya memang orang yang berisi sebenarnya, berisi besar. Berat saya yang paling maksimum saya pernah capai ialah 93 kilo. 93 kilo berat saya. Wow. Masya Allah. Lepas tu, biasalah kan bila kita dah berisi, mestilah kita nak cari solution untuk kita kurus kan. Macam-macam lah saya cuba, macam-macam. Kalau saya pun dah tak ingat dah apa metod yang saya buat, tapi memang ada yang free, ada yang berbayar. Kalau sebut pasal ubat kurus ke, ubat diet ke, apa ke, saya lah antara orang yang akan beli ubat tu, produk tu. Punca jadi gemuk tu macam mana Siti puncanya tu? Boleh jadi sebelum ni kita orang duduk dekat Middle East, dekat Bahrain. Okay. So dekat sana tu saya tak kerja, duduk rumah kan, makan tidur. Masak hari-hari. Duduk Arab duduk kat Arab. Lepas tu masak hari-hari, anak saya semua lelaki. Kan, hero-hero semua tengah membesar kan. So yelah semua nak nasi kan, semua anak perut Melayu kan, nak nasi semua. So masak setiap hari tanpa gagal tu memang memasak. Lepas tu kami dekat sana dia ada satu komuniti kecil dekat Bahrain. So setiap 2 minggu kita orang akan berkumpul dan kita orang acara wajib adalah makan. Apa jenis makanan semua kita orang makan, tak ada excuse. Yelah dekat sana kan kita jumpa makanan Malaysia ni kadang-kadang kan. So kalau ada orang bawa kuih-kuih ke, memang kita makan lah kan. Lagi satu, saya rasa faktor saya naik berat tu sebab saya stres. Stres sebab saya ni atlet. Saya adalah seorang netball player. Wow. Pemain bola jaring. So bila dekat sana, tahulah kan dekat sana dia punya culture perempuan semua tutup daripada atas sampai bawah kan. Tertutup semua. So bila kita nak bersosial tu agak macam terhad lah. Dekat sana kalau macam diorang nak main apa-apa, lelaki saja, perempuan tak ada sangat. Kecuali kalau kita join dengan British club ke, American club ke kan, bolehlah kita nak main. Tapi benda-benda tu dia dia punya ni, sebab kita tak ada geng kan. Tak ada geng, bila tak ada geng tak best. Kita sorang-sorang. Atlet Saya pemain bola jaring. Tapi biasa kan orang dengar kalau orang tu jadi atlet daripada muda, lepas tu dia tak pandai jaga badan, dia memang terus akan naik badan dia. Lagi kalau dah beranak, betul Itu mitos kot. Mana ada macam tu, sebenarnya tak kan. Mana ada kalau kita tengok atlet yang betul-betul orang kata betul-betul buat dia punya aktiviti tu, tak ada. Sebenarnya kita sendiri sebenarnya. Itulah mindset tadi tu kan. Bila kita tak jaga, tak ada lah. Kan? Okay. So bila dah capai berat yang 93 kilo tu, saya rasa macam saya ni dah terlalu berat. Dah terlalu besar. Bila saya duduk dengan kawan-kawan kan, awalnya masa pergi Bahrain dulu, saya kecil je. Berat saya 58 kilo, 60 kilo je. Tinggi berapa tinggi? Saya tinggi 168. Tinggi. Tinggi 168.
bila besar agak. bila jumpa dengan diorang, jumpa dengan kawan-kawan kan, dia kata macam dia orang tegur lah, pregnant ke kan. Setiap kali jumpa selang 2 minggu jumpa tanya pregnant, selang 2 minggu jumpa tanya pregnant. Tekan lah kan bila orang tanya macam tu kan. Kan lebih baik lah mengandung daripada tak mengandung kan. Orang asyik duk tanya je kan, tapi tak beranak-beranak pun. Lepas tu saya pun join satu program lah dengan seorang doktor. Dia dietitian dekat Malaysia. Dia ada buat program dia dia macam Eat Clean lah, Eat Clean punya ni program, dan dia orang kata dia punya testimoni tu macam best lah kan. So saya pun join dalam 6 bulan pertama tu okey lah, saya punya berat turun dalam 8 kilo. Saya cakap okey lah. Kalau setengah tahun turun 6 kilo, tahun mungkinlah boleh turun lagi kan. Lagi another next year, another 6 months boleh turun lagi kan. Banyak tu. 8 kilo. Turun 8 kilo. Lepas tu sampai sudah 8 kilo situ je. Dia stagnan, dia dah tak gerak dah. Macam dia dah selesa kat situ. Saya pun bila dah jadi macam tu, saya putus asa tu ada juga kan. Kadang-kadang terfikir aku ni dah tak ada jalan ke kan nak kurus kan. Macam kadang-kadang suami saya cakap benda betul, tapi saya dia yang jadi terlalu sensitif kadang-kadang kan. Dia cakap jomlah pergi jogging ke apa, rasa macam dia perli kita pula kan. Mentang-mentang lah aku ni gemuk kan. Ajak aku jogging lah apalah kan. Lepas tu bila dah macam tu rasa macam tak boleh. Asyik jadi macam confident level tu tak ada. Bila nak ambil gambar dengan orang tu menyorok duduk dekat sebelah orang yang ni duduk. Ambil gambar RM1 lah. Ambil gambar RM1 satu. Ada siapa tu? Dalam ni ramai lagi tu ambil gambar RM1. Duduk di belakang orang tau. Duduk di belakang orang. Jadi macam bila duduk kat belakang orang, jadi kita nampak dia. Jadi rendah diri lah. Tak confident. Lepas tu saya boleh cakap saya punya baju semua colour hitam. Saya punya baju sampai tahap saya tak berani nak beli baju colour lain. Betul, seriously. Sampai suami saya cakap, ya Allah, kita ni dekat Malaysia tau. Dekat Malaysia dia kata. Sekarang ni kita dekat Malaysia, bukan lagi dekat Bahrain. Cuba ni sikit dia kata. Cuba stylo sikit dress up sikit. Macam mana boleh itulah saya. Habis macam mana kenapa Clean9 Forever rasa macam best sangat ni dapat bantu ni? Dah tak ada nak sembunyi-sembunyi lagi dah. Tak ada sembunyi-sembunyi lah. Clean9 ni dia best sebab kita bila kita buat Clean9 ni macam Kak Azhar cakap tadi, kita bagi cuti tau dekat kita punya body. Kita bagi cuti tu cuti betul-betul cuti. Kita tak ambil apa-apa makanan tau. Just ambil dia punya AVG, bipolar, fiber dengan RTC tu je. Ambil dalam masa 2 hari tu. Betul-betul cuti. Jadi macam saya kan bila buat macam tu, sebelum ni saya buat Atkins. Saya buat keto. Tapi saya tak boleh nak tinggal nasi tau. Jadi macam jadi rasa lapar. Jadi shaky. Betul. Jadi macam orang kata macam mana dia macam tak macam orang diabetes kan. Yelah. Sentiasa nak makan tak boleh tinggal. Lepas tu bila saya buat Clean9 ni, hari pertama tu saya macam dah boleh ke. Saya cuba sebab
sebelum saya buat Clean9 ni, saya memang buat research lah. Saya tengok macam-macam testimoni, saya tengok review, saya tengok orang buat dekat YouTube semua kan. Lepas tu memang bila saya yakin, saya cakap dekat husband saya, cakap okey lah saya cuba buat Clean9. Bila buat Clean9, hari pertama saya timbang berat saya 85.8 kilo. Bila dah sampai hari ke-9 buat Clean9, saya rasa macam nervous nak naik dekat atas scale, tapi saya punya baju memang longgar. Baju yang saya pakai since saya balik Malaysia, saya ada dalam 10 helai jubah yang memang saya pakai dekat Malaysia. Baju tu dia tak sendat, tapi lengan. Ni adalah salah satu baju yang saya pakai di Malaysia lah. Baju ni memang lengan dia sendat, lengan je. Baju saya semua sendat dekat lengan. Kalau perasan kita perempuan ni, kita ada dua tempat yang paling susah, lemak, orang kata lemak degil. Satu dekat lengan, satu dekat perut. Kalau saya perasan kalau saya perasan lah diri saya kurus adalah lengan. Kalau rasa baju tu longgar, rasa aku kurus ke kan? Rasa macam best lah kan. Bila saya pakai baju saya rasa loose. Inch loss pun dalam 2 inci. Bila ada inch loss tu, saya rasa macam lebih confident, sangat confident bila kita ada macam ada improvement lah kan. Bila ada improvement macam tu, saya pun cakap dekat husband, okay, patutnya lepas Clean9 saya terus proceed F15 kan. Tapi saya tunggu sebulan sebab saya nak tengok kan orang kata ada yo-yo kan, ada yo-yo berat yo-yo effect tadi tu kan, yo-yo effect kan. Dan alhamdulillah 9 hari saya buat Clean9, saya hilang 10 kilo sebenarnya. 10 kilo Masya-Allah dalam masa 9 hari. Saya sendiri pun tak percaya sebenarnya. Saya cakap betul ke? Tapi sebab saya punya scale tu dia ada ni dengan telefon kan. Bila kita scale dia akan naik dekat telefon. Lepas tu cakap betul lah, hilang 10 kilo. Lepas tu cakap okey, untuk yang ni saya tak nak proceed fitness 15, saya nak stop dulu. Nak tengok dia ada rebound tak saya punya weight tu kan. So sebulan saya stop Clean9, alhamdulillah berat saya kekal macam tu. Wow. Berat saya 85. Fantastic. 85.8. Okay, lepas tu berat saya selepas tu adalah 75 lebih lah. Wow. So dia tak rebound. Okay, lepas tu saya pun start lah Clean9 yang kedua, baru je saya start. Saya start Clean9 bulan 6. Saya cuti kira stop sebulan, bulan 7, bulan 8 hari tu saya buat balik Clean9. Lepas saya hilang dalam 5 kilo lebih lagi. So Masya-Allah. Total so far saya hilang dalam 15 kilo. Masya-Allah, hebat. Luar biasa. Nampak tu, itu orang yang memang betul-betul pergi bawa diri dia holiday. Dia memang betul-betul bagi sel dia tu jadi. Bila dia memang dah reset, mindset dia dah cakap. Lepas tu dia dah dia dah reset dia punya sel, dia punya whole body dia. Macam itulah jadinya. Jadi berapa sebenarnya berat sekarang? Berat sekarang 70. 70 dengan ketinggian 68. Wow, memang kebabung kau tengok tadi tu, memang cun lah. Tapi kan, dah boleh bawa. Saya ada new target. Saya nak achieve 60 kilo. Okay, saya nak achieve 60 kilo. Kalau saya berjaya achieve 60 kilo ni, saya akan buat coaching free.
Coaching free. Itu kita tengok ada tak orang-orang baru dalam kita punya ni. Kelas malam ni. Alamak. Kan. Best tu. Tak kisahlah siapa-siapa semua boleh dapat daripada coaching free daripada Siti Boleh. Okey, Kak Zah orang pertama lah masuk nama ya. Boleh. Okey, so ada siapa lagi nak tanya? Kita ada beberapa masa lagi. Boleh buka kalau siapa yang nak bertanya dengan Siti. Kak Zah bagi peluang. Nak tanya apa? Boleh. Boleh, yang nak tulis pun boleh, nak chat pun boleh. Ya Pija, coaching free. Pija pun salah seorang daripadanya Memang sangat ketara Pija punya perubahan. Dahsyat Siapa nak tanya dekat chat? Senaman macam mana? Time clean kat Siti. Senaman. Senaman saya buat, saya lari ke atas treadmill. Saya lari jalan-jalan dekat tepi pantai dan saya main badminton. Itu je. Saya tak ada buat cardio lah. Je. Buat yoga. Tak ada cardio. Kalau buat cardio lagi cepat. Betul. Boncet boleh hilang ke? Kata Cik Syafi'i. Boleh hilang. Kena berdiri tu. Siti kena berdiri tu, kena tunjuk. Ada perut tak? Kan nampak tak? Nampak memang betul-betul jadi. Macam mana kita punya PCMU Selida cakap, cerita, memang betul. Kan? Memang betul. Betul. Okey, boncet biasa lelaki je. Janganlah boncet orang lelaki. Alamak, kan? Yelah boncet itu awesome, kan? Tapi kalau kita buat, kalau kita nak cerita dengan orang, cerita pasal kelinai, kita kena perbaiki diri kita dulu Okey, so dah habis dah. Kak Zah pun dah habis dah dengan tadi last sharing daripada Siti Saufi. Dah sedap lah nama Siti Saufi ni. Terima kasih banyak-banyak Siti. Okey. Sama-sama. Terima kasih. Okey, siapa-siapa terima kasih Kak Zah. Terima kasih Kak Miza. Siapa yang nak tanya dengan Siti, dia kata tunggu sampai dia betul-betul menjadi, dia akan bagi coaching free pada kita. InsyaAllah nanti ada kelas khas daripada Siti Saufi. Lagi best Okey. So Kak Zah dah habis, sharing Kak Zah dah habis. Apa yang Kak Zah nak ingatkan kepada korang semua? Korang rasa okey ke ni? Okey ke malam ni? Kalau okey, tekan 5 untuk Kak Zah. Okey sangat. Okey sangat Siapa tu? Sangat. Najah. Lama kita punya ni rupanya. Ni kita Najah. Habis Najah kita pasal produk memang Kak Zah suka duduk depan-depan kalau boleh macam tu. Okay, next kita tunggu juga dia punya giliran. Okay, sangat best. Terima kasih banyak-banyak atas korang punya sokongan dan apa dipanggil energi kepada Kak Zah. Okay, Kak Zah pun nak bagi kita punya MC bersuara sebabnya Kak Zah dapat tahu dia pun sedang dalam buat kelinai sekarang ni. Sebab ada orang yang buat kelinai, yang baru-baru buat kelinai, dia selalu cakap macam tak boleh lah Kak Zah migraine, macam tak boleh lah Kak Zah ada sedikit hearing crisis berlaku kepada orang-orang yang belum biasa dengan kelinai sebab apa? Sebab 2 hari tu dia tak boleh nak makan apa-apa kan. Tak boleh makan nasi, tak boleh makan karbo lah. Okey, jadi kita tanya sendiri dengan kita punya MC dan MC boleh tutuplah kita punya tirai malam ini. Dipersilakan MC hebat kita. Kak Zah. Tanya okay. Silakan MC. Okey. Alhamdulillah selesai sudah kelas kita malam ni. Terima kasih pada Sifu Azhar, pada Siti Atika tadi dengan perkongsiannya yang sangat-sangat bernas. Betul-betul terkesan. Dan kebetulan saya sekarang ni memang tengah on kelinai hari keempat. Memang hari pertama kedua tu memang agak mencabar lah. Macam-macam kerana, macam-macam
tindak balas yang saya terima. Hadap je lah, dah nak kan. Apa boleh buat. Dah tukar mindset Jangan bimbing sudah. Okey, semoga kita semua dapat manfaat dengan apa yang disampaikan oleh Si Fuazah malam ni, sebab memang kalau pada saya memang amat terkesan. So siapa yang belum buat Kli9 rasanya memang kena ambil, kena tahu, kena buat Kli9, kena buat sendirilah, testimoni diri sendiri, baru kita boleh bercerita pada orang, baru kita ni senang nak close customer dengan Kli9. Dan memang mudah sangatlah lepas ni, insya-Allah. Rasanya itu saja untuk malam ni. Semoga apa yang disampaikan oleh Si Fuazah ni dapat memotivasikan anda semua untuk proses dengan Kli9. Sebenarnya kan, ini first time tau saya jadi MC. Ya Allah, memang mencabar betul punya jadi MC ni. Terima kasih banyak-banyak pada Si Fuazah, Si Fumiza yang bagi peluang pada saya untuk jadi MC malam ni. Kalau tak sebelum ni, yang kenal saya memang tahulah macam mana saya ni kan. Memang susah sangat nak bercakap depan orang ramai lagi ni. Okey, sesungguhnya apa yang baik itu dari Allah dan yang buruk itu daripada saya. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi di masa-masa yang akan datang. Okey, bye-bye. Jumpa anda di pentas dunia. Bye. Hidup ini penuh keajaiban. Terima kasih. Jumpa lagi korang. Bye Kak Zah. Jangan tak ambil Kli9 Mesti ambil Kli9. Bye. Yes, no limit. Go, millionaire. Lupa lah. Yes, no limit. Go, millionaire. Pegang botol berak. Jerit kuat sikit. Biar orang kira dengar. Tak ambil gambar Dah ambil gambar belum? Rekod lah.